A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, tuan pengerusi surau As-Sakinah. Begitu juga barisan imam, barisan jawatankuasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan seperingkat dalam kesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersama dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan. Jadi malam ni ramai lempah sampai keluar. Cuma yang tak datang lebih ramai lah kan. Macam itulah. Jadi bila kita cerita malam ini, orang kata apa? Surau Cemerlang Karya Terbilang. Oh, lain macam tajuk. Dia ada mirip-mirip lah tajuk macam tu lah kan. Cemerlang, Gemilang tu. Jadi bila sebut surau, macam mana pula surau tu? Kalau surau tu cemerlang, maka karya tu jadi terbilang. Apa kaitan dengan masyarakat? Salah satunya, surau ni adalah rumah Allah. Bila rumah Allah ni hidup, insya-Allah selamatlah orang sini. Macam itulah. Maksud sejahtera dan damailah masyarakat persekitarannya. Tadi kita dengar imam baca doa kan? Imam baca doa kan, muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua, walaupun orang yang tak datang pun dapat saham sekali. Jadi orang yang tak datang surau jangan belagak pula, aku tak pergi surau elok hidup aku, sebab imam pun doakan untuk dia. Jadi sebaik-baiknya datanglah ke surau. Belum pernah kita dengar imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah aku dengan makmum yang hadir saja, yang lain tu pergi mampu, tak ada. Kita tak pernah dengar lagi imam doa macam tu, tapi imam doa untuk semua. Jadi dalam pada maksudnya tu, bila kata cemerlangnya surau ni diukur dengan apa? Cara kita menghidupkan surau, mengimarahkan rumah Allah ini dan mengajak orang ramai menghidupkannya. Jadi bila sebutkan mengimarahkan ni, termasuklah membenanya, membersihkannya dan memberi perkhidmatan kepadanya selain daripada tujuan ibadah. Maknanya bila kita mengimarahkan, menghidupkan ni, bukan hanya sekadar kita beribadah kat dalam tu, tapi juga membersihkannya, memeriahkannya. Tu sebabnya kan cahaya kena cukup, contoh kan, biar ada pencahayaan itu. Bila tinggi tu biarlah, kata bukan tak boleh bayar. Orang sumbangan orang. Jadi jangan ingat ni semua yang berpusing-pusing ni semua ada harga kena bayar. Jadi maknanya setiap kali masuk dalam surau tu, please reconsider how much you want to put in the tabung. Berapa banyak kita nak masuk dalam tabung surau. Segala-gala, dia kata apa? Duit bukan segala-galanya. Betul, tapi segala-gala pakai duit. Jadi bil elektrik kena bayar. Tengok, bila kita komplain, dia pandai, benda lah tak maintain lah, itulah inilah, bayarlah kan. Kita bukannya masjid swasta yang ada orang bayar gaji setiap bulan, yang ada orang bagi setiap imam 2,500 kan. Lepas tu Bilal dapat 1,500. Bilal kalau dapat 1,500 lain nazar dia kan tadi ni tu dah. Dia lain semangat dia tu, bayar dah, training lagi agak macam tu lah kan. Tak maksud macam tu lah. Tak ada masjid yang macam tu, ada orang bayar imam 5,000, Bilal 3,000, ada kan. Tapi kita lah sama-sama jaga. Berapa tahun dah duduk kat surau ni, berapa tahun dah duduk dekat taman ni, berapa banyak dah semangat dekat surau ni, sebab kita nak membenanya, membersihkannya. Sebab dulu surau ni bukannya sampai besar ni
Sikit tiba-tiba dah lebar. Bila dah lebar, dulu nak besarkan sebab ada keperluan, tapi bila dah besar tak ada orang nak nampak. Macam tu. Jadi di mana kita kena hidupkannya. Anak-anak muda pun dah tengok hari ni ramai anak muda. Seronok lah kita tengok kan. Ini buat program, ada sekali itu saya datang kat surau tu. Buat program untuk belia. Surau tu tajuk anak-anak muda harapan bangsa tajuk Buat untuk belia, yang datang semua beliau. Macam mana? Kan? Kan? Tengok beliau lah yang datang. Tak apalah, tapi untuk orang-orang lama pun kena ada. Tak ada yang lama, tak adalah yang baru. Orang lama perlu teruskan kesinambungannya. Antara yang paling kita risau apa tu? Bendahari. Mana bendahari? Bendahari tu puas nak lepas kan. Kat siapa lah aku nak bagi pula lepas ni? Sebab tak ada orang boleh buat sistem macam dia. Kadang-kadang dari segi butiran. Bila start orang cakap tak apa, kau sign ni bagi. Oh tak boleh. Bendahari surau tak dapat macam tu lah. Tu nak cari anak muda nak gantikan dia. Tu yang susah tu. Gen Y, Gen X hari ni tak berminat pula. Tu kan. Jadi antaranya lah. Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 yang bermaksud nur hidayah, petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya yang disebut serta diperingat nama Allah padanya. Jadi itu ni, kita berada di rumah Allah. Dekat sini disebut nama-nama Allah, memuji kebesaran Allah kan. Kita dah masuk dah ni. Kenapa yang tiba-tiba ni? Sebab apa kita kena buat program ni? Ni bulan Rejab. Bila bulan Rejab, makna tak lama dah tu. Dah tak lama benar dah tu. Tak sampai, not even 100 days. Kan? Tak sampai pun 100 hari. Maka kita akan sampai kepada satu bulan yang besar. Orang Arab masuk bulan Rejab, dia dah mula beli baju untuk Ramadan. Dia dah mula beli baju untuk tarawih, kain untuk tarawih. Ni selipar nak pakai, sandal nak pakai untuk tarawih. Tu orang Arab. Masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Hebat tak? Tak hebat lagi. Orang pucung lagi handal. Belum Rejab terbayang Syawal. Lagi jauh? Dia lagi jauh. Belum Rejab dah terbayang Syawal. Orang Arab masuk Rejab terbayang Ramadan. Orang pucung belum Rejab tapi dah terbayang Syawal. Sepapan baju dulu. Ingat tak 2 tahun lepas, ceria baju. Ini kalau pakai baju ni buntang orang tengok ni. Sekali PKP padan muka. Kan? Apa nak cakap? Jangan. Tu sebab dia. Kan? Hidup kita ni jangan panjang cita-cita. Dan syarat utama kita mengimarahkan rumah Allah ini, orang yang terlibat mestilah orang Islam. Bukannya orang bukan Islam. Maknanya dia buatlah. Sebab pernah orang kafir kan mengimarahkan Baitul Masjidil Haram dulu dengan cara memberi khidmat, memberi minum kepada jemaah haji. Dia ingat dengan cara tu dia dapat buat kebaikan, dia pun dapat balasan pada Tuhan. Sedangkan itu hanyalah fizikal dan luaran sahaja. Mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan rumah Allah itu dibina, iaitu untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Itulah maksudnya. Jadi dia kata tu beza dia. Itulah beza dia. Jadi rumah Allah ni patutnya bila kita buat baik, perangai pun jadi baik. Ini dia pergi bagi makan, ingat dia dah jadi baik dah? Tak, itu hanya luaran saja. Tapi hakikatnya masyarakat kafir jahiliah ni dia masih lagi menyembah berhala, masih lagi buat benda-benda yang Allah Taala tak suka. Dekat situlah datangnya persoalan mencapai kesempurnaan ibadah. Mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Pertama, mesti ada ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Keempat, mestilah dengan niat. 4 ni kena ada, barulah ibadah kita sempurna. Jadi yang pertama, ilmu. Kau tak boleh main ikut-ikut, orang semayang, dia semayang tapi tak apa dia baca pun tak tahu. Kena belajar takbir macam mana. Dia pun tak. Kau belajar dengan siapa? Belajar dengan guru. Hari-hari ada guru mengajar. Tanya guru tu kan. Bukan malam ni baru datang kan. Kebetulan nak Samsul debat yang dipanggil malam ni. Aku pun takut ada punya introduction tu kan. Bukan kepala, bukan alang-alang bukan apa macam mana tadi. Takut lah tengok kan. Jadi dah rasa tak nak duduk lah kat kursi tu kan. Tapi
Biasa tuan-tuan, Samsul Debat ni orang biasa. Tapi yang datang hari-hari tu semua ilmuan-ilmuan hebat, guru-guru, tuan-tuan datang. Yang disebutkan majlis-majlis ilmu ni, rugi kita tak datang. Sebab kalau kita nampaklah pahala macam mana malaikat mencatat pahala kita ni, tentulah kita menyerap merangkak pun kita datang. Tapi kita tak nampak ni, sekali malaikat ada keliling kita. Dia mencantik dia. Cantik dia. Setan pun ada ya. Setan dia garu di belakang tu. Tu yang bersandar tu. Ni contoh. Dia betul. Diletak, dia colak. Tu yang ngantuk tu. Diletak tu kek dia macam ni. Step awal nak tidur. Kan? Betul, memang betul sebenarnya. Tapi malaikat ni dia menaungi orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Cuma kita tak nampak lah. Kau nampak balolah lari balik. Tak biasa tengok kan? Jadi makna kata kita ni mesti dengan ilmu belajar. Tak tahu tanya, oh kek takbir macam mana ha? Kek takbir macam ni ha? Oh ni macam ni ha? Oh ni juga macam ni ha? Tanya lah guru. Orang tu ajar, kalau kau kek takbir macam ni ha? Yang aku belajar lah, ibu jari ni kena kek cuping telinga. Allah Allah bau dia. Ya kau kawan tu mangsa orang cuping ni tak ada. Macam mana tu kata? Kan tu semua tu main ikut-ikut tak boleh lah. Kalau tidak kita jadi macam burung kakak tua. Burung kakak tua kalau kita ajar dia semua pandai, nyanyi pandai, ngaji pandai, semua boleh kan. Tapi buatlah burung kakak tua tu faham bacaan ayat suci Quran yang kita ajar dia. Tahu lah lagi kita pada burung kakak tua tu. Ya. Tu pertama mesti dengan ilmu. Tak boleh main ikut-ikut aja. Ada seorang pencen pangkat tinggi di Putrajaya. Dia pencen, dia jumpa imam kampung ni. Dia kata, "Imam, boleh tak ajar saya solat? Sebab selama ni saya tak tahu solat." Dia ikut-ikut aja perbuatan tu. Jadi mungkin ada orang cakap, dah tua-tua baru nak belajar, bodoh tak. Jangan-jangan dia yang dah tua baru nak belajar ni lagi elok solat daripada kita yang perasan elok. Jadi kita kena fikir macam tu. Kan, dia nak belajar balik daripada awal, kayak takbir macam mana, rukuk macam mana, sujud macam mana kan, bacaan macam mana. Tengok bila orang tu jadi imam tiba-tiba kena tolak anak, tolak abah jadi imam dah bah. Abah jadi imam. Abah baca Fatihah betul ke? Bini belakang Fatihah pada waktu nak jadi imam. Bini kat belakang dengar tu. Alham macam mana Fatihah macam tu. Kan? Jadi kena belajar. Jangan malu. Saya ni dah tua-tua pun nak belajar. Tak apa. Dah mati pun nak ajar je no? Kan? Selagi hidup boleh belajarlah. Kan? Dah buta Ustaz, tak nampak aja. Macam kereta opong ngaji. Tak apa. Usaha kita tu semua Allah Ta'ala kira. Yang kedua, mesti ikhlas. Yang ketiga, tindak tanduk ada perubahan. Ini pergi surau mengumpet macam tu mengutuk orang tak habis-habis. Terutamanya orang-orang dalam Facebook ni. Dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram, mengutuk orang. La ilaha illallah. Konyang kan? Macam saya lah kalau gaduh dengan tuan pengusi, pengusi surau, pengusi majlis tadi. Saya tak perhati dengan dia. Tapi saya kutuk kan. Tapi mungkin lah sebab saya boleh jumpa dia. Minta maaf tuan, selamat raya mak batin. Ataupun tuan minta maaf ya kalau buat salah silap. Yalah, samalah kita. Settle. Orang yang kat dalam TV tu, tak sesiapa orang yang kita kutuk tu, masa bila kau jumpa tu? Tu juga. Nak minta maaf masa bila? Kutuk dah berbakul-bakul tadi. Nampak tak? Itu sebabnya jangan hati-hati. Orang perempuan pun sama, jaga. Orang perempuan ni bukan apa, bukan saya nak cakap orang perempuan tak, orang lelaki pun ada yang mengumpet. Cuma orang perempuan tu kebetulan dia cenderung perasaan dia kayak mulut. Orang lelaki ni jarang. Dia perasaan dia kayak tangan orang lelaki ni kadang. Kayak orang perempuan tu kadang tu sebab orang perempuan kadang, aku ni mulut je jahat, hati baik tak ada mana tu. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Macam tu kan. Menyontap ada yang benar nak bahasa lelaki tu kan.
Kalau macam ni lah bang, tak payah balik pun tak apa. Mak bahasa kan. Laki imam tu. Laki lembek balik tak guru kan. Yalah jadi imam ni. Abang ni imam tadi. Imam kan pada kopi nak mulut tu. Kan? Laki balik awal salah, balik lembek salah, semua salah. Kan? Macam tu lah. Cuma tanya dia elok kan. Iya, cakap yang baik-baik kat suami dapat pahala, menyenangkan hati suami kan. Mengimarahkan masjid, mengimarahkan rumah Allah ini berlaku apabila seorang yang beriman itu, seorang mukmin itu berulang-alik mendirikan solat, terlibat dengan kegiatan dakwah, ceramah, kuliah dan seumpamanya. Inilah yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, yang bermaksud hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan rumah-rumah Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ya. Jadi elok, patut dia lagi elok, perangai jadi baik, pergi surau dia jadi baik. Ada orang cakap kau pergi surau belum tentu lagi elok perangai kau. Betul, betul juga dia cakap. Tapi ada harapan jadi elok. Bila penceramah mana pun cakap, kalau kono kek batang hidung itu, dalam hati mesti sebut betul lah dia cakap tu. Aku tak nak lah jadi macam tu. Betul tak? Keluar pada surau baik perangai dia balik. Tu sebab kena selalu datang ustaz ni pula cakap, ustazah ni cakap macam ni pula, dengar nasihat orang. Satu rahmat sebenarnya bila ada orang menasihatkan kita. So satu rahmat bila lebih datang majlis ilmu, orang nasihatkan kita. Ya. Jadi bila orang tu datang tu dengar betul lah lah. Jadi orang bagi pesanan. Tu sebab surau ni bukan senang tu, menyusun hari Isnin siapa, Selasa kitab apa, Rabu kitab apa, Khamis kitab apa. Ni sebab Samsul Debat datang malam ni, tak tahulah program siapa batal malam ni. Kan ada, memang tak ada program. Oh memang tak ada. Wah, oh memang khas lah. Yalah. Contohlah. Kan, jadi mana kata ni Samsul Debat dah berapa bulan booking. Tapi saya yakin lah, walaupun dia tak cakap, saya yakin lepas ni ada makan. Walaupun dia tak tanya apa selera penceramah kan. Mana tak ada harapan lah. Memang harapan ni pengurusi surau je selera lampak kan. Tapi makna yakin tu, makna perancangan yang teliti tu dah bincang apa benda lauk nak bagi makan apa, ni macam mana, ni macam mana. Tadi dia orang dah sakit parut tu, pukul 7 tak sampai lagi, 7 suku tak sampai lagi. Mana ni, dia kat mana. Samsul Debat memang macam tu. Samsul Debat dia sebenarnya kalau ceramah tu maghrib jangan risau, silap-silap 6.30 dia dah sampai dah area tu. Tapi dia duduk kat mana, mungkin dekat Rio Grill kau. Kan, mungkin duduk dekat Kodai Tom Yam kau, area sana nah, mana tahu kan. Jadi jangan risau. Tapi kalau ada orang tanya, ustaz kat mana ustaz? Memang kono lah orang tu. Mana ustaz? Ada kat Sombat lah. Ustaz malam ni jadi siapa cakap dengan saya batal malam? Jangan ustaz, mampu saya malam ni. Yang sebenarnya saya dah sampai. Kalau tanya saya memang jadi bergurau, itu salah. Yang gatal badan tak gurau. Macam tu lah salah. Kan, sakit perut mana dia sudah nampak tu ada bagi laluan. Sampai alhamdulillah kan. Sampai saya dekat sini. Apa? Pucung Perdana. Putra Perdana. Putra Perdana. Dekat sekolah tu pun saya pernah ceramah salah. Kan? Bukan kan. Pernah masjid tahu tak, sekolah tu pun saya pernah ceramah tu. Dah lupa dah. Semalam dia tanya, ingat tak siapa? La ilah lah, siapa pula orang ke masjid semalam? Siapa kata? Tapi betul kena jam sekolah saya berjaya tu, kena ingat lagi. Kena tak siapa? Siapa pula lah ni kan. Itu okey tu. Kalau saya ada orang tu saya tersompak kat Sombat. Kenal tak siapa? Sudah, siapa pula ni? Saya pun
Saya pun nak jaga hati kan. Yelah. Kerja kat mana sekarang? Nak cari clue. Kerja kat mana sekarang? Dia jawab, kat situ juga. Tapi sudahlah, aku tak tahu. Macam tu lah kan. Jadi nak mengimarahkan rumah Allah ni bukan setakat mentadbirnya saja, lebih kepada menghidupkannya untuk menyerlahkan syiar Islam. Tu dia. Maghrib azan, malam tahun baru buat program. Malam tahun baru buat program sampai tengah malam, ada countdown. Buat pukul 8 sampai 9, mungkin lepas maghrib baca Yasin, doa selamat. Pukul 9 tu buat forum. Pukul 10 buat pula apa? Mungkin pukul 10 tu pun start forum lah. Pukul 9 sampai 10 tu buat persembahan apa di kasidah tu. Lepas tu ada mengaji. Pukul 10 sampai pukul 12 forum perdana. Dua Samsul debat, Samsul Rau. Contoh. Lepas tu countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jangan bakar meracun. 1, Allahu Akbar. Tengah malam azan. Biar satu taman di dongah tengah malam tu berlawan dengan meracun. Betul ya. Saya cadang kat Sarawak, kat Penang buat dah. Banyak surau masjid buat macam tu. Kita nak ajak anak muda. Yang azan tu siapa? Johan pertandingan azan kategori 15 tahun ke bawah, 12 tahun ke bawah ya. Macam tu lah. Kita boleh ya buat tu sebenarnya kan. Lepas tu kita buat jamuan Aidilfitri, sebab difahamkan tahun ni walaupun kes kita mencecah 100,000 sekalipun, raya tetap raya. Saya bukan nak pusing cakap mentari, tapi macam tu lah maksud kan. Macam mana pun, mati pun raya. Wah, contoh ayat dah lah, contoh ayat kan. Jadi bila raya esok, kita pun bolehlah buat jamuan Aidilfitri. Bila buat jamuan Aidilfitri, jemput yang bukan Islam pun datang. Yang bukan Islam tu, bila makan tu, tiba-tiba kita punya trik tu pula, kita ajak waktu bila tu, pukul 3 sampai pukul 4 lebih tu kan, dia pun datang. Lepas tu nak asar, tak apa, you all makan dulu makan dulu, kami nak solat sekejap. Okey. Kita pun solat. Allahu Akbar. Dia tengok perbuatan kita solat, dia tengok cara kita ambil wuduk, dia nampak macam mana muka bersori-sori masing-masing. Ada di kalangan yang bukan Islam tu tiba-tiba terkotuk hati itu, minat ke Islam. Dengan tak semena-mena dalam beberapa minggu dia pun datang jumpa imam. Mam, saya mau masuk Islam lah. Satu karya ni dikatakan terbilang dia. Gemilang. Macam tu lah. Satu bekas YB di Simpang Renggam dulu, Cino. Dia punya minat Islam. Setiap kali dia dengar penceramah tu, dia bila penceramah datang ceramah, dia Cino, bekas YB Cino. Dia bukan hanya datang untuk bagi penyampaian bantuan. Bila ceramah tu, dia duduk dengan sama. Mana dia tak faham, dia tanya imam, "Mam, itu apa maksud? Ini apa maksud?" Dia tanya. Dan dia banyak menyumbang pada masjid, bagi solar panel, bagi apa pada masjid kat Simpang Renggam. Ada sekali tu saya ceramah kat sana, saya sompek lah ceramah depan dia tu. Nak meraihkan bakal haji. Dia berucap dulu kepada jemaah haji, didoakan mudah-mudahan membawa pulang haji yang mabuk dia. Haru kan, mabuk apa? Nak nyebut mabrur tu tak dapat, dia sebut mabuk dia. Saya pun cakap, "Wabi, dia bukan mabuk tau, mabrur." "Oh ya kah?" Salah. Dia nak belajar. Itu yang saya respect dia nak belajar. Sebenarnya banyak dah orang bukan Islam dah terdadah dengan Islam. Saya pergi ceramah di Sabah, di Sarawak kan. Di airport dekat Sarawak tu, dia seorang budak tu, dia jaga kat kafe dan Kindonat tu. Dia kata, "Ustaz, saya ni Kristian tapi saya selalu dengar ceramah Ustaz." Dia kata, "Kau bila nak masuk Islam?" "Nantilah." Makna dia dah terdadah dah.
Kita yang kadang-kadang. Bayangkan abang Adam Kori, Dragon Adam Kori itu baru masuk Islam beberapa tahun. Saya ingat dalam 11 tahun 12 tahun. Dalam tempoh tu dia dah Islamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang dah berpuluh tahun Islam ni, seekor pun tak dapat. Sebetulnya kan, nisbah kita kena bandingkan apa usaha kita. So salah satu surau lah, surau salah satu usaha. Malahan yang masyarakat sahabat-sahabat kita yang Cina dan India ni, ada yang dah buka kedai pun dia tunggu, hari ni apa pasal tak azan lah. Kadang dia buka kedai pun tunggu kita azan. Cina buka kedai awal pagi, dia pun tahu tutup sampai pukul 7. Pukul 7 tutup. Cina. Orang Melayu menego sampai pukul 2-3 pagi tak akan kaya. Kan? Tu tak bukan cakap orang sini dah, tak manalah kan. Jadi hidupkanlah kan rumah Allah dengan niat menyerahkan syiar Islam. Umat Islam akan menemukan ketenangan hidup dan penyucian jiwa kerana di sana terdapat majlis-majlis yang bermanfaat. Mana ada yang kusut datang majlis ilmu? Tak ada. Tengok muka tenang ya. Mana yang dengar ceramah ni dipandang muka saya daripada mula sampai habis, tu biasa. Tapi kalau dia kojak pandang, kojak lalap, hebat orang. Sebab sambil-sambil dia dengar, dia zikir. Paling hebat sepanjang ceramah saya ni, dia zikir. Jadi tenang tak? Tenang. Dia kalau kita bercakap kat depan ni, Ustazah mungkin ada ajar orang perempuan. Dia ada satu ayat kita baca, hilang ngantuk. Sogar dia. Ada tak Ustazah ajar ayat ni? Ayat hilang ngantuk bila cakap kat depan, ada tak? Tak ada. Doa dia senang ni, kita baca ayat tu insya-Allah sogar mata orang. Doa dia senang je. Wabil lahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca lah, hilang ngantuk kan. Ada yang menyalin dia tak tahan. Dia salin tu, ya sah tu. Saya gurau kabar kan. Tapi betul kalau baca doa tu, orang tengah ngantuk tu, wabillahi taufik, tagak dah habis kau tahu dah. Ya, tapi saya belum baca lelah doa tu, tapi saya ajar apa yang kita boleh baca. Ya. Dia pandai timing tu. Wabillahi taufik, tagak dah habis dah. Tu sebab nak bagi tahu. Syaitan ni dia ganggu kita dalam majlis ilmu tu lah dia. Dia letak colak apa banyak. Wabillahi dah habis bangun dia. Pandai dah. Setan ni dia kacau kita. Kan Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi. Kan? Syaitan dan iblis mungkin tidak akan menyesatkan kamu. Tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang besar. Tetapi mereka tidak akan berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara yang kecil. Itu dia kacau kita waktu tengah semayang. Kan? Kita ambil wuduk tadi elok semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dah mula dia tiup hidung gitu. Dah gatalnya. Perasan tak tu? Lepas tu dia tiup telinga. Sam gatal telinga tu yang sami Allah. Boleh dah baru telinga kawan tu. Tompek favorite dia ni, pelipat-pelipat ni. Celah-celah lutut, celah-celah paha. Yang pelipat lutut tu masa tu lah gatal, ya Allah. Dah habis bagi salam tak gatal pula. Perasan tak? Tompek paling favorite celah punggung. Itu yang kadang-kadang tu kontut ke tidak? Sam. Jadi Nabi kata pedulian. Itu semua ni setan ni. Tak. Sam. Tak. Setan ni tak. Tapi kalau dah membobok bunyi tu kontut lah tu. Bab dia setan dia kan. Orang belakang kau lah setan dengan dia menghadap muka kawan tu. Dia syarat kontut ni dua ya. Satu bunyi, kedua bau. Takkan kau tak faham ni. Balapap bunyi kau cakap tak lah. Dia pun bodoh Baiklah kan. Bau.
Baru siapa pula lah yang kontut ni. Tapi itu tengok adab. Dalam bab kontut ni pun pernah satu ketika dalam nak sembahyang maghrib macam tu, seorang sahabat terlopeh kontut, terbau kontut tau. Ada bau kontut, bau kurang menyenangkan. Jadi sahabat-sahabat semua dah pandang, siapa ambil wuduk ni, dia kontut ni. Oh, siapa ni? Tunggu bangun. Nabi cepet-cepet cover. Nabi kata, siapa yang nak makan daging kambing dengan aku lepas sembahyang ni sekarang, pergi ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk. Langsung tak tahu siapa kontut. Nabi ajar kita juga tau, tentang adab. Ya, adab. Target surau, adab. Ni ramai yang ilmu lagi tinggi ni, semua tinggi-tinggi ilmu. Yang kat luar tu lagi tinggi ilmu. Macam-macam ulasan kat luar tu. Tapi disebabkan adab, biarlah seorang yang duduk kat kursi ni atas bercerita adab. Kan? Kalau cari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk yang beradab, tagak yang bersantun. Itu dia. Adab. Nabi ajar kita tentang adab. Hormat. Ada orang lagi lama, orang tua-tua, tapi dia hormat, jadi kita nak jadi sogan. Macam ni kan? Ni tanda hormat kan ni. Nampak? Cawan nampak? Siap alih nampak? Ni hormat ni nampak? Baru tu orang perempuan pun kalau bagi gelas dekat suami, jangan bagi macam ni. Dah bang, minum bang. Itu kau ingat kelab malam apa? Bang, jemput minum bang. Macam tu lah. Walaupun tak kono cawan ni dengan alih tapi itu tanda adab. Faham? Saja nak beritahu tu sebenarnya kan. Macam tu lah kan. Jadi banyak cekadap ceramah ni dia. Kan? Jadi makna penyucian jiwa, ketenangan jiwa. Jadi maknanya rumah Allah ni institusi paling penting untuk membina masyarakat. Jadi jangan kita sound orang, jangan sini orang. Orang tak pernah datang, tiba-tiba malam ni datang. Kau pahal tiba-tiba datang. Mentang-mentang Samsul Ubat kau datang kan? Jangan macam tu. Langsung dia tak datang lagi dah. Sebab ni rumah Allah. Jadi bila dia datang, seronok tengok kau datang. Kalau hari lain tak ada pencamah-pencamah dipanggil lah, pencamah biasa-biasa je lah, mana kuliah hari-hari kan, tiba-tiba dia datang, maknanya apa? Nak kenuri. Biasa macam tu lah. Kalau muka tak pernah datang, tiba-tiba datang, tu nak kenuri tu. Yang best tu, dia pandai. Dia datang 3 hari sebelum nak jumpa imam tu, dia pandai step dia, bermula belakang. Lepas tu dah ke tengah sikit, lepas tu belakang imam duduk kan. Mam ni lah mam, saya dah hajat ni mam. Itulah, ingat nak buat kenduri sikit, menunggu kenduri nak nyambut puasa. Imam malah nak sound, dalam hati berbunyi, surau orang tak datang. Imam tak cakap je. Cuma itu okey nak azan dulu. Itu okey tu. Sebab dia kena imam. Ada tu imam pun tak kena. Imam mana imam? Imam mana imam? Masalah yang dia tanya imam tu. Imam mana imam? Bengkak imam tu. Imam kata, ni lah imam kan? Tak maaf lah imam, tak perasan. Imam pun sahut, kau selama ni sembahyang mana? Sini lah. Kau tak perasan tak? Dah imam pandang depan, dah salah imam lah pandang depan. Gila betul. Kan ada orang macam tu. Lepas ni imam kena pusing belakang. Rukuk. Ada contoh kan pula macam tu lah, tak ada koyo kan. Jadi bila datang dekat sini-sini kau pahal datang ni. Kau mesti nak kenduri kan? Yang paling sedih bila dia dah merajuk tu, yang paling sedih apa? Dia import pula jemaah surau lain datang rumah dia kenduri. Tahu benar lah tuan-tuan. Kita nak bermasyarakat baik kenduri, tanya imam. Imam dah ada jadual lah, malam ni kenduri siapa, esok kenduri siapa. Baik kenduri lepas maghrib, baik kenduri lepas isyak. Dia pandai lah, dia susun, betul tak? Sini ada jadual tak? Ada kan? Kalau nak bermasyarakat, ikutlah jadual tu. Saya nak baik kenduri kahwin ni mam, tak boleh, bertombong ni. Sudah dia tak apalah, saya berkorban lah. Sebaik kenduri hari Rabu tu. Hari Rabu kena kahwin, haru orang taman ni. Nak pergi kerja baik. Tapi kalau kat Felda biasa kan, kat kampung-kampung biasa buat. Tapi kat Pekan tak pernah lah buat. Tapi dia nak buat tarikh tu juga. Tapi berbincang lah dengan masyarakat kan, dengan imam, dengan ni kan.
Begitu juga di sini juga akan timbul rasa penyatuan. Di rumah Allah semua masyarakat bertemu berkeadaan darjat yang sama kerana Allah. Betul lah. Mana ada orang datang kat surau, okay, saf pertama gaji 5,000 ke atas. Okay, jadi memang tak ramai lah saf pertama tu. Saf kedua 3,000 ke atas. B40 belakang. Oh, macam tu korang hajar betul. Ada ke? Ceramah perdana Syamsul debat malam ini hadir beramai-ramai. Golongan B40 tidak dibenarkan hadir. Tak ada. Semua muslimin muslimat dijemput hadir. Semua orang. Tak ada pun dia buat pengklasifikasian macam tu. Tak ada. Semua sama di sisi Allah. Dan Nabi sebut setiap umat Islam tu adalah sama, yang membezakannya hanyalah amal soleh dan ketakwaannya di sisi Allah. Itulah. Itu sebabnya kalau kita tengok orang yang pergi ke Mekah, pergi umrah, pergi haji, kan, siapa nak pergi umrah, pergi haji, dia tahu. Pergi umrah, pergi haji, kenapa bila duduk dekat Masjidil Haram, duduk dekat Masjid Nabawi, automatik nak sembahyang. Sebelum masuk waktu sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Tarawih bangun, sembahyang ni pula. Allahu Akbar, sembahyang. Sampai satu tahap niat tu kemudian sembahyang kan. Baru tahap sembahyang lah jadi sembahyang. Betul ke tidak? Betul. Sebab dekat sana kita tak ada fokus benda lain. Tak ada benda lain yang kita fikir, dan tak ada siapa bawa jawatan kat sana. Saya pengurusi surau As-Sakinah dekat Putra Perdana, jadi tolong bagi laluan untuk sa'i. Tak ada pek dah. Mentari tak mentari, lantak lah. Mentari tu kadang ada lah orang escort, nasib-nasib lah, tapi tak ada pek dah. Nak pun sampai satu tahap, kalau tompek beratur jugalah, kan. Orang Arab tu, istana Arab Saudi tu, pernah dulu dia buat apa tu, dia upah orang kontraktor tu, dia tombok dekat telaga air Zam-Zam tu, telaga Zam-Zam tu, tarik salur pipe tu bawa sampai ke istana. Konon dia buka pipe boleh tadah, tak payah berambut dengan orang apa. Siap-siap pusing-pusing tak keluar air, nak beritahu air tu bukan untuk kau, untuk semua orang, kan. Tak ada. Sana mana ada orang, oh lain macam lah weh, dia punya kain ihram dia Adidas, Bonia, Gucci, mana ada. Tak ada. Sama ada tu kain cadar yang pakai. Betul tak? Ya. Nak nunjukkan sama yang kita. Situlah. Sebab dia VIP, dia tawaf dekat dalam. Tak ada. Sama yang tawaf kan? Ya. Sebab dia gaji dia banyak, dia satu round dia cukup. Tak. Kan betul tak kan? Jangan mana ada. Sama ya. Di sisi Allah sama. Sama ya semua semua ni tododah ni nampak bahu belas ni jalan keliling. Ya. Jadi mana kata apa yang kita nak belagak-belagak atas ni. Itu sebab yang tahun lepas, tahun lepas lah, tahun ni lah, malam tahun baru tahun lepas, bawa ke tahun ni, saya, Dr. Izhar, Ustaz Haslin dengan Ustaz Abdullah Khairi, kami berempat. Topik yang kita pilih tu sejajar dengan keadaan sekarang. Tajuk dia, mana milik kita. Nak belagak-belagak pergi umrah tahu pula rendah diri, ikut semua. Orang Malaysia paling ikut peraturan sekali, kan. Dia kata haji dia marah. Haji tak boleh. Kita kan dia dah tetapkan lain tu setakat tu. Jangan kau lebih daripada garisan tu sembahyang. Saya pernah tu sujud, belum nampak ramai kat situ. Sujud betul dah tak ada orang, tinggal saya seorang. Lepas tu sujud dah diangkit pun dia sudah. Iya. Macam mana? Kek Sanun jangan macam-macam. Saya masa kali pertama pergi dulu, emak bagi bunjut untuk pakai selipar. Ya, ni bunjut siap ada reben kuning. Sampai tu awak pula sampai kat sana. Kita ni bodoh. Pintu ingat, tak ada hilang selipar dia dah. Ikit. Otak kek rak tu rak nombor 23. Rak tu kan 23. Pintu 5 boleh. Tahu dah. Kita muda lagi, tulisan Arab semua boleh baca. Apa dah hal? Kan? Keluar tu bukan selipar, dengan rak tu hilang. Mana poin? Rak hilang. Cakap apa? Rak kan ada tayar kan, hilang rak tu.
Hui gitu. Padan muka kau. Cakap lagi. Tu dah lah mati tu. Belum cakap betul-betul lagi. Tu sebab janganlah. Ada orang cakap, kau nak pergi umrah kan? Kau pergi umrah bila? Bulan 3. Dengan siapa? Dengan Samsul Debat. Kau Kek Sanun, mulut kena elok. Jangan cakap mulut kau bukan. Bukan Kek Sanun ke tu. Kek Pucung ni pun elok-elok mulut kau. Kan tak betul tu. Dan sok kan, dia nak buang semua benda tak elok Kek Mekah lagi. Kau ajar. Konon ni balik jadi baik sebab buang tak elok Kek Sanun. Kau ingat tong sampah tu. Kan dia kau jaga-jagalah. Orang ramai pergi Mekah tu tak nampak Kaabah. Kau jagalah. Kau nakut-nakutkan orang. Kawan tu dan ni semayang dah lah tak cukup. Dia pertama mampuilah dia. Mampuilah. Sampai ke hotel, balalah je nak pergi dulu, nak pastikan dia pergi masuk dalam masjid dia. Balik ni ke hotel berlulung dia cakap dengan mengetahui Ustaz, saya banyak dosa Ustaz, banyak dosa Ustaz. Kenapa ni Ji? Saya tak nampak Kaabah. Betul lah orang cakap. Sabar cik, ni Madinah ni tu. Dia boleh Masjid Nabawi cari pergi Kaabah tu nak jumpa. Iya, kadang tu ramai nakut-nakutkan orang. Siapa yang first time nak pergi jangan takut. Sangka baik Allah sayang kat kita. Tu sebab kita boleh pergi. Ramai sesangka ni lah tak dapat Kaabah lah, itulah inilah. Sampai ke Raudah tu. Orang tengah ramai ke Raudah tu, sujud bantai sujud dalam mau mengerau kemudian nangis. Lepas tu orang kek dah galap. Ke mana aku ni Allah, ke mana aku ni Allah. Dalam kain orang Arab tu. Orang Arab tu dia nak sembahyang. Orang Arab tu besar tinggi macam Rasulullah. Ya Allah. Aku ke mana ni Allah, banyak dosa aku ni Allah. Agama ni takut mana tu? Hei. Apalah kata. Bau le macam lah. Macam-macam kan. Orang ni takut-takut ni, menakut-nakutkan orang. Apa pasal? Kita pergi tempat baik kan. Saya siapa nak pergi dengan Samsul Debat bulan 3 ni insya-Allah. Sampai ni pergi daftar. Kan? Dengan Samsul Debat ni insya-Allah. Saya bukan apa. Saya paling marah ni travel agent ni yang ramai bohong orang. Banyak tuan-tuan hati-hati. Sekarang ni travel agent tak kisahlah tuan-tuan pergi dengan travel agent mana pun. Tengok betul-betul sejak kelulusan dia tu, tengok, cek dekat website, cek dengan Kementerian Pelancongan. Ada tak senarai nama travel tu? Kelulusan dia tu. Dan sekarang ni flyers mesti ada kelulusan. Tak boleh kita. Dia gambar tu, ada satu travel tu saya tinggal kan, garam saya, tak ada, kau jangan busan orang macam ni saya kata. Dia letak gambar hotel yang bagus-bagus tu. Lepas tu orang tanya, saya tanya lah, memang confirm hotel? Letak gambar Ustaz, sok pandai lah kita adjust. Bayang tu, orang kumpul duit bukan senang. Tuan-tuan nak tahu, tengok KKLIA dah tahu dah. Dekat KKLIA dia kata kita kena sabar banyak-banyak, boleh buat umrah di banyak ujian, banyak dugaan. Tu tanda hotel kau bertukar. Janji hotel apa ya? Betul, hati-hati. Sekarang ni paling rendah Kementerian Pelancongan dah letakkan paling rendah 6990. Mana 7,000 ke atas, tak ada yang rendah pada tu. 6,500 bohong. Ingat tu. Jadi 7,000 ke atas. Dengan Samsul Debat 2 package je. 8,000 lebih ke atas, 9,000 lebih ke atas tu ya. Satu bilik 2 orang. Tak lebih. Melainkan ada request family 4 orang. Sekarang tak payah beratur panjang lah, tak ada masalah sebab makanan semua hantar ke bilik. Kan? Sekarang ni boleh buat 2 kali, boleh buat 3 kali, boleh. Dia ada software dia, kita kena install dalam telefon. Dah keluar sampai umrah, zap tokan, masuk. Bila pula boleh buat umrah lagi? Dia beritahu dah. Jadi jangan risau. Lepas tu masalahnya bila dapat hotel jauh-jauh, kesian macam mak ayah dulu yang jenis yang sakit lutut, yang jauh-jauh ni, dia kalau pun dia punya hotel jauh, dia duduk daripada subuh sampai isyak kan kadang-kadang, ataupun dia pergi asar kan, dia tunggu sampai isyak baru balik. Masalah sekarang tak boleh.
Di masjid dah tak boleh tunggu, tak boleh itikaf macam dulu. Habis dah sudah sembahyang, keluar. Dah sudah buat kerja ibadah gitu, keluar. Orang lain pula nak masuk. Sekarang macam tu. Dia strict sikit lah, ya? Dan nanti kalau apa, tengok ada booth dekat luar. Tak silap saya lah, Mikela Travel. Tengok tu, insyaAllah siapa nak. Ni bukan promote lah, lebih kurang macam tu, ya. Jadi sebab apa nak beritahu, kita pergi Mekah, pergi umrah ni, kita sanang ibadah sebab kita tak bawa apa yang kita ada. Dunia semua tinggal, duit ke apa ke, mana orang bawa duit banyak ke sana, sekadaran. Kalau orang yang memang sesaja shopping kat sana, tak tahulah kan, Allah alam lah. Tapi kebanyakan orang semua pergi nak ibadah, kan. Dan begitu juga rumah Allah ini berfungsi sebagai tempat melakukan salat, yang mana dalam hadis disebutkan ini sebagai tiang agama. Bila tiang agama, jaga tiang agama, maka terjagalah segala tiang yang kita nak jaga. Tiang rumah tangga terjaga. Mana tak Abang pergi mana bang? Abang pergi surau sekejap. Abang lambat ke balik malam ni? Mungkin lambat sikit lah sebab ada ceramah malam ni. Tunggu abang. Macam Mahmud Jun tu, abang lambat sikit ada syarahan dia tu kan. Tak adalah, maksudnya bila isteri kat rumah dia dah siap dah masak apa-apa. Abang makan kat rumah tak? Mestilah makan kat rumah, standby lah. Abang tak makan sangat makanan dekat surau ni. Ayat dia. Abang nak makan makanan isteri abang juga. Wahal 2 pinggan dia balon kat surau tu, kan. Balik dia, mana anak kita semua? Anak dah tidur dah bang. Memang kita makan sama. Abang tak makan banyak sekarang ni. Wahal dah makan banyak kat surau. Nampak tak kebahagiaan? Cakap yang baik-baik. Yang paling baik sekali, bawa anak bini semua datang surau. Tu lagi baik, kan. Tu dia. Begitu juga firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud bertasbih kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Lelaki tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual belinya daripada mengikuti Allah dan dari mendirikan sembahyang dan dari membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang mana di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Surah An-Nur ayat 36 hingga 37. Maknanya ibadah ni menyebabkan dia ingat hari akhirat. So akhirat masuk penglihatan apa semua dah jadi goncang, dah tak ada fikir apa dah, kan. Jadi ingatlah. Selain pada fungsi ibadah, maka di surau ni jugalah mempunyai, rumah Allah ni memiliki fungsi sosial, proses pendidikan, tarbiyah, tafsir, hadis, fiqah, tajwid dan sebagainya. Jadi ada tu boleh cerita lagi, ada surau dan masjid dia buat pula pusat rekreasi, tempat anak-anak nak bersukan, buat gelanggang takraw dekat luar tu. Jadi budak-budak bila datang, dia tahu, dia main kat sini nak guna toilet surau, tahu dengan satu syarat, jaga kebersihan. Kita tu adab tarbiyah dia. Ini tak, dia tinggalkan kenangan dekat lubang jamban tu. Bila masuk bodoh tergapung dengan kawan tu. Tu sebabnya dia kena letak tu. Letak signboard dia tak faham. Sila jaga kebersihan tanda seni, tak faham dia tu. Kena letak pantun baru mendalam sikit. Ada kucing, ada tikui, dah koncing, jiwi. Payah warna. Bila masuk, lain macam pantun ni. Masjid Pasir Besar dah buat lah tu. Ada kucing, ada tikui, dah kencing, jirus. Buat. Kadang malu kadang kan. Surau, masjid, toilet dia tu. Kena jaga elok. Jangan bawa imej yang tak baik pada agama. Ya, macam kita pergi rumah orang, nak tengok bersih tak bersih orang tu, tengok toilet dia, betul tak? Macam tu jugalah. Macam mana pula kita toilet kita tak bersih? Lagi satu lagi, buang-buang air, banyak toilet tak maintain masjid. Kawan tu dah sakit perut, zap, tarik-tarik, keng, sudah pusing kepala pahit, tak keluar, ahu mengangkang keluar kawan tu, miang mereka sudah. Iya, dia cakap betul kan. Itu sebab kena jagalah, kena maintain. Itu sebabnya penting pentadbiran tu, biar kita bawa image. Jadi benda tu kena settlekan segera, maintenance, upah lah orang kan, yang penting settle, bagi bil, settle kan. Ya, jaga benda tu. Kita nampak benda tu macam tak ada apa-apa, benda tu mustahak kan. Sumbangan, bagi sumbangan. Tabung macam, kat mana tabung?
Kek luar. Tengok steady tak steady. Surau ni steady, kek luar lah tak. Mana yang dia tu takut kek dalam lah tak. Tak kek luar. Yang kat luar mana tak, tadi ada sini. Dah nampak. Kan bagilah, sumbanglah kek surau ni. Pagi-pagi subuh tu transfer sumbangan ikhlas, zam, surau, as-sakinah. Description, doakan saya kaya. Amount RM1. Tu tak lain. Tak habis RM1 kan. Dapat gaji RM1, tak dapat gaji RM1. Dapat air citra RM1. Dapat bonus RM1, mempertahankan keseringitan. Tak habis-habis kan. Bagilah, tak apalah, janji bagi hari-hari. Kan? Begitu juga dimanfaatkan sebagai tempat sosial, masyarakat bercampur yang antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya kalau kita tengok dalam konsep kejiranan misalnya, dan Nabi sebut apa? Nabi kata sesungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi sebut. Sahabat tanya, siapa yang kau sebut tu? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Jiran kalau menyakitkan hati jiran, tak beriman. Jadi makna kata Allah dah letakkan, Islam dah meletakkan standard iman ni, ukur dekat mana persepsi jiran kat kita. Mana kalau jiran nak tahu kita beriman tak beriman kan, tanya jiran, survey, tanya jiran semua, dia macam mana? Dia okey lah, dia ni mesra, tegur orang, dia campur orang, okey tu. Dia macam mana? Ni dah macam-macam gaya, dah lah, tak tahulah nak cakap. Kadang tak bercampur. Lepas 3 tahun baru tahu jiran dia sama-sama debat. Kacau tu kan? Saya dekat taman perumahan lama saya dulu, jiran sebelah rumah saya tu, dia memang baik dengan saya lah. Hari-hari kalau dapat peluang borak lah. Dia tengah siram pokok, saya tegur lah, berberak dengan dia. Dia pun cakap dengan saya, bang, abang perasan tak muka abang kan macam nak sesama dengan penceramah dalam TV tu? Sudah, siapa pula katakan? Itulah yang cakap Negeri Sembilan tu. Saya pun tanya dia, Samsul Debat tu? Dia tu. Dia tak tahu ke aku Samsul Debat. Agak tengok depan lain kan, kan. Saya pun cakap lah, bang, sebenarnya saya lah Samsul Debat. Nak gurau agak-agak lah. Dia mana dia kata? Saya kacau. Saya pun diam lah, tak adalah saya betulkan. Saya biarkan lah. Sampai tu salam 2-3 hari, saya balik rumah nak buka pintu pagar tu, berlari dia salam tangan, minta maaf bang, saya memang tak pasal. Bini yang marah, bang buta kau tu lah Samsul Debat. Bini dia, dia ingat laki dia tahu, laki dia tak tahu kan. Saya pun tak ada lah nak mencanang dengan saya Samsul Debat apa semua. Saya ingat orang tahu tu ya. Jadi kita kena baik dengan jiran, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, atas bawah, memang kena baik. Tapi macam mana nak baik dengan tahap hidup kita sekarang, dengan sibuk pagi pergi kojol, kanan balik tak sama. Simple kan? Satu jawapan, pergi surau. Pergi surau elok lah. Boleh baik. Jangan kata 40 kiri, 100 kiri, kanan, depan, belakang kita boleh baik. Betul tak? Jago. Pergi surau. Bila ada keluar ya, peluang, pergi surau. InsyaAllah kita dapat bermasyarakat. Saya silap tu lah. Awak duduk mana? Duduk kat ni, jalan 3 stroke ni. Tu sama dengan saya. Awak nombor apa rumah? Nombor 5. Sebelah rumah saya. Telah tahu waktu. Tak tahu tu. Nampak tak? Itulah dia. Hebatnya kalau kita datang ke rumah Allah. Ya. Lagi satu lagi, bila datang ni, datang semayang berjemaah. Semayang berjemaah berapa kali ganda pahala daripada semayang seorang? Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? 27. Semua sebulat suara sepakat 27 kali ganda. Tak ada yang cakap dalam 20 katil tentulah antara tu, tapi tak lebih 30. Tak ada, semua orang tahu 27 kali ganda, semua orang tahu. Tapi kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Cuba kalau Allah gantikanlah, contohlah kita gantilah 27 kali ganda tu jadi RM27. Satu waktu RM27.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. RM27. Contoh lah, contoh. Agak-agak apa jadi? Marah, mengamuk orang. Masjid ni apa, surau ni tak muat, tak cukup parking, sampai ke parking orang sembahyang. Nak kerja RM27 punya hal. Agak macam tu lah kan. Masa tu orang perempuan dah tahu dah berat. Kau dah berapa lama dah sembahyang sini? Baru 2 minggu. Banyak duit kau. 27 kali 5 kali boleh. Aku ni baru tahu lah. Jiran aku kurang hajar dah. Dia tak bagi tahu dah. Wahal imam ustaz berapa hari siap-siap hari dan kuliah sabut dah tu. Dia marah. Anda nak kaya seseorang, cakaplah. Aku baru hari ni. Melampau nak kaya seseorang. Itu orang perempuan lah. Orang lelaki dia tak bincang isu-isu kocik je tu. Dia bincang isu dasar. Orang lelaki bincang isu dasar. Agak-agak kau lah. Kalau makmum dapat 27, imam dapat berapa? Itu soalan. Dia tanya imam. Dia bertikai imam tahu Dia tahan dia motor imam. Baik imam cakap. Imam dapat berapa? Cakap. Imam dapat berapa? Yang imam ni jalih merendah diri kan. Alhamdulillah. Cakap mam. Imam kena telus. Yalah, ni contoh kan tau. Tak sama ni contoh. Dia tengoklah. Kalau lupa-lupa tu kadang-kadang kurang. Kalau tahu khusyuk lebih sikit tu. Tapi yalah, lebih kurang lah. Busuk-busuk pun RM40 tak lari lah. Contoh. Malam tu bertumbuk nak jadi imam. Ya, ni situ kan. Kalau duit sedangkan 27 kali ganda tu lagi besar daripada duit tu. Baiklah. Tak nak orang datang itulah dia. Jadi tuan-tuan yang datang ni, semua orang yang Allah Ta'ala bagi satu perasaan dalam hati tu, nampak insya-Allah dengan mata hati, terasa tenang, terasa damai kat surau. Jadi tahu ya. Jadi janganlah belagak pula. Oh, mana kita okey ni. Tak. Kita cakap, ya Allah, kau berikanlah kekuatan pada diri aku ni. Mudah-mudahan aku istiqamah dalam ibadah. Tahu datang surau, tahu hidupkan surau. Macam tu. Ya. Jadi jangan risau. Saya faham muka-muka suruh berhenti tu, saya faham. Kalau ada beralih-alih duduk tu, saya faham tu. Dia tunggu saya pandang dia lah, tunggu dia beralih tu. Kadang buat-buat dengan jam. Jangan risau, saya faham. Ya faham, insya-Allah. Dia tak ada masalah tu dah. InsyaAllah. Dia banyak lagi saya nak sentuh ni. Lagi satu lagi dalam masyarakat. Tentang perasaan yang nak kena buang. Tamak. Dengki. Sombong. Tapi tak sampai explain malam ni. Mana confirm kena panggil lagi. Betul lah. Ya? Macam tu lah. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun tu dia. Hidupkanlah surau. Tu saya kata. Selagi mana orang hidupkan surau ni. InsyaAllah. Aman tenteram dalam masyarakat ni. Doakan yang baik-baik. Yang doakan yang baik-baik, mudah-mudahan berjaya. Datang majlis ilmu, kita carilah ilmu di dada banyak-banyak. Jangan bagi alasan tak tahu, tak tahu, tak tahu. Itu ada peluang belajar. Ya. Itu sebab dikatakan apa, orang kata cantik tolok, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Banyak ilmu ibarat cahaya, walaupun sedikit menjadi terang. Itu sebab kena belajar. Kalau tidak, tergabur-gabur hidup kita. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dia buat jamu. Hina besi kena karat, hina manusia tidak berilmu. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Kan alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir menjadi intan. Makna bila dah belajar tu makin torang, makin torang, makin torang. Itu penting. Kicau-kicau tiung batu, sehingga sekejap lidahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, kayu luruh dibuat titi. Apa maksudnya? Kalau kita tak ada ilmu, luruh buat titi, kena pijak lah. Apa benda pun tak tahu.
Itu belajar betul-betul. Kan ada orang tua dulu cakap berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Kalau berburu ke palang gajah, ibarat bunga kembang tak jadi. Maksud itu berburu ke padang datar. Mana ada orang berburu ke padang? Gila. Orang berburu ke hutan. Lepas itu dapat rusa berbelang kaki. Perasan dapat rusa tu bukan rusa berbelang kaki tu belalang. Kalau berguru ke palang gajah, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi, tak sempurna hidup kita. Kono belajar. Ya? Tu bau sikit betul. Kan? Jadi cukuplah sakat itu tuan-tuan dan sekalian. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.